Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So nama saya Patricia. Kita ada tim U equals to U, ada Fakrul, Azri, Fitri dengan Ashraf. So kami daripada tim U equals to U Majlis Ex Malaysia. So petang ni kita kembali dengan topik pengenalan organisasi gabungan Malaysia, iaitu komuniti Cakna Terengganu. Okey, dengan dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Kepada yang menonton secara live dekat Facebook, okey. So 4 perkara wajib anda kena buat. Pertama, jangan lupa like and share. Yang kedua, sebarang pertanyaan boleh komen di ruangan komen. So yang ketiga, follow Facebook, Instagram, Twitter U equals to U. Dan keempat, kami ada limited edition ampau pisang MSC dengan U equals to U. So siapa yang menonton boleh share kepada tim Cakna. Kalau nak share dekat World sendiri pun boleh. So saya teruskan dengan penerangan kepada Encik Syahrudin lah untuk penerangan Cakna. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So yang pertama sekali nak ucapkan terima kasih lah pada MEC yang memberikan ruang dan peluang untuk komuniti Cakna Terengganu memperkenalkan berkaitan dengan sebersedikit lah profil apa skop bidang berkaitan dengan HIV AIDS yang kami laksanakan. Terlebih dahulu saya juga nak ucapkan terima kasih lah kepada sokongan-sokongan daripada staf komuniti Cakna Terengganu yang menjadi tulang belakang bagi melaksanakan projek di bawah Kementerian Kesihatan dan juga di bawah pemantauan Majlis AIDS Malaysia. Jadi dekat sini saya sertakan sedikit berkaitan dengan kita punya latar belakang untuk kata orang tu pengetahuan lah umum. Okey, yang pertama sekali boleh itu Boleh. Okey, yang pertama sekali kita pergi pada pengenalan. Komuniti Cakna Terengganu ditubuhkan pada tahun 21 bulan 12 tahun 2009. Ini adalah kita punya penasihat perorangan lah. Kalau kita tengok dekat sini Dr. Mahani sebagai penasihat teknikal kita lah. Dia juga merupakan AU dan juga tempat rujukan bagi kita melaksanakan program di bawah Kementerian Kesihatan. Kemudian Dr. Ahmad Kasfi ini pakar penyakit berjangkit, orang yang sentiasa kita berurusan lah. Sebab golongan-golongan macam PV ini banyak berkaitan dengan penyakit-penyakit oportunistik. Jadi Dr. Ahmad Kasfi adalah tempat kita kata orang tu merujuk lah. Dan dua lagi ini adalah kita punya penasihat daripada UNIZA lah. So ini adalah senarai ahli jawatan kuasa kita, Presiden kita Encik Amran bin Ismail, Timbalan Presiden kita Cikgu Rafah bin Cikgu Abdullah. Beliau ni adalah merupakan bekas pegawai pertanian yang secara sukarela berlapang dada untuk membantu kita lah. Setiausaha saya sendiri dan penolong setiausaha Khairul Adwar bin Mustafa dan bendahari Puan Lina binti Muhammad. Kalau dalam di MEC ni dikenali dengan nama Kak Lili lah. Dan juga 6 ahli jawatan kuasa kita lah. Mereka ni adalah orang yang melaksana dan merangka berkaitan dengan program dan juga perancangan-perancangan yang akan datang. Ini adalah berkaitan dengan visi ya. Visi kita yang pertama sekali kita nak mengurangkan kesan kemudaratan akibat dadah dan HIV/AIDS dalam komuniti. Misi kita menjadi peneraju kerja pengurangan kemudaratan di negeri Terengganu. Sebab di negeri Terengganu ni kalau berkaitan dengan dadah ni ramai. Ramai agensi jabatan-jabatan yang terlibat. Contohnya macam ADK, lepas tu ada juga shelter-shelter pun banyak fokus pada dadah.
Tapi kalau berkaitan dengan HIV AIDS ni kurang itu. Jadi kita ambil pendekatan untuk tampil ke hadapan untuk berkaitan dengan dadah dan juga HIV AIDS sekaligus. Okey, objektif pertubuhan kita, kalau kita tengok objektif kita yang pertama, 1, 2 dan 3 ni sebenarnya adalah objektif untuk program NACP, program pertukaran jarum. Yang sekarang ni telah diubah kepada PPHK. Dan untuk objektif kita yang berkaitan dengan nombor 4 itu adalah objektif kepada untuk TAG lah, Hospital Peer Support. Dan yang kelima tu berkaitan dengan kita punya shelter lah. Seterusnya apabila kita sebut berkaitan dengan dadah dan HIV AIDS ni, memang kita akan kata orang tu bekerjasama lah dengan agensi anti dadah kebangsaan lah. Terutama sekali dari segi program dan juga rujukan-rujukan lah. Yang ke-7, yang ke-8 dan yang ke-9, yang ini yang kita bergabung dengan unit X ataupun dengan jabatan-jabatan yang berkepentingan bagi melancarkan kita punya program ni supaya dapat memberikan manfaat untuk golongan sasar. Okey, projek kita, kita teruskan pada projek kita yang pertama, program pertukaran jarum dan alat suntikan. Program ni pada peringkat awal dulu memang mendapat tentangan lah. Tetapi setelah ada banyak kata orang tu jabatan-jabatan daripada JKNT sendiri yang turun membantu memberikan maklumat terperinci berkaitan dengan apa intipati sebenarnya berkaitan dengan program pertukaran jarum. Alhamdulillah sekarang ni program pertukaran jarum tu boleh diterima dah. Secara tidak langsungnya bila kita sebut program pertukaran jarum ni, objektif kita memang kita nak ubah dia orang ni. Daripada kalau dulu berisiko tinggi sebab menggunakan jarum, kita nak kurangkan dia punya impact tu. Salah satu daripada intipati dia berkaitan dengan program metadon. Secara tak langsung kita dapat membantu dan juga meningkatkan tahap kesihatan pengguna dadah dan juga keluarga tersebut. Okey, ini seberingkas berkaitan dengan latar belakang kita punya projek NACP. NACP kita bermula pada bulan Mei tahun 2010 di Kuala Terengganu. Tetapi sekarang ni telah kita beroperasi pada tahun 2020 sehinggalah 2021. Kita beroperasi di 4 daerah. Kalau kita tengok program kita yang pertama sekali di daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, seramai 5 orang petugas. Yang ni kita beroperasi di klinik kesihatan Mane lah, dengan seorang supervisor yang memantau berkaitan dengan pergerakan dan juga perancangan kerja kita. Seterusnya kita luaskan juga kita punya program ini di daerah Hulu Terengganu dan juga Marang. Yang ini seramai 3 orang petugas dan beroperasi di KK Pekalan Berangan. Di sini juga kita ada seorang supervisor lah sebagaimana di KK Mane. Okey, ini adalah sebahagian daripada perkhidmatan di dalam program PPHK lah. Yang pertama sekali adalah NACP, program pertukaran jarum. Yang keduanya adalah program VCT, yang ini merangkumi saringan HIV, SCB dan juga STI. CBT pun juga kita akan buat kata orang tu saringan HIV, SCB dan STI. Kemudian TAG. TAG ni kita lebih fokuskan kepada hospital, iaitu bagi golongan-golongan yang positif lah. Yang positif. Yang ni kita
bukan saja melawat mereka ni di hospital, malahan di rumah juga kita pergi jika terdapat kes lah. Selain daripada itu, staf kita juga membuatkan support group untuk golongan-golongan sasar lah, dan juga merujuk berkaitan keperluan-keperluan kejabatan-kejabatan yang lain. Okay, ini sebahagian daripada gambar-gambar semasa kita membuat temu seru lah di lapangan. Kalau kita tengok dekat sini, ada di kalangan staf kita sendiri yang turun ke lapangan untuk membuat saringan secara langsung terus lah. Yang ni semua gambar-gambar yang kita ambil ni adalah gambar sebelum PKP lah. Kalau kita tengok ni, ni di lapangan di mana MA sendirilah turun ke lapangan untuk membuat saringan HIV, SCV dan juga STI. Result diorang ni kita akan follow up lah dengan klinik untuk TCA dan juga seterusnya. Ni salah seorang daripada staff kita yang kata orang tu dilatih lah berkaitan dengan untuk buat CBT lah, saringan untuk golongan-golongan sasar. Okey, seterusnya projek yang keduanya berkaitan dengan hospital peer support, merupakan satu program sokongan untuk orang-orang yang dijangkiti HIV/AIDS. Ini kita fokus pada orang yang HIV/AIDS sahaja. Kalau golongan-golongan yang lain ni banyak kata orang tu bantuan lah. Tapi golongan-golongan ni adalah golongan yang kata orang tu terpinggir tu. Kita beroperasi untuk tab ni di Hospital Sultanah Nur Zahirah dan juga Hospital Hulu Terengganu. Tapi seandainya ada kes di klinik-klinik, kita juga akan pergilah. Seterusnya, staf kita juga akan buat rujukan lah, macam seperti mana yang saya cakap tadi, merujuk berkaitan dengan keperluan yang boleh meningkatkan kualiti kesihatan dan juga hidup diorang lah. Okey, ni sebahagian daripada gambar kita semasa kita membuat hospital visit. Kalau kita tengok memang sedih lah. Kalau kita tengok tu memang sedih, ada di kalangan dah terlewat untuk dibantu lah. Kalau kita tengok dekat sini. Okey, ni sebahagian lagi daripada gambarnya yang kita pergi kata orang tu ke hospital peer support. Okey, seterusnya ni adalah kumpulan sokong bantu. Kumpulan sokong bantu kita bukannya atas dasar mengikut kehendak kita sahaja. Kita fokus juga atas kehendak diorang, kesesuaian diorang, tetapi berlandaskan dengan SOP lah. Terutama sekali kita kaji selidik berkaitan dengan keselamatan staf kita juga. Kalau kita tengok dalam kebun kelapa sawit pun ada, dekat padang bola pun ada. Kalau kita tengok dekat sini, yang ni dekat air terjun. Kita buat kira ada support group untuk diorang. Dekat sini kita memberikan peluang untuk diorang ni selain daripada bercerita dan juga meluahkan lah. Dan kita cuba bantu semampu yang mungkin berkaitan dengan isu-isu yang diorang timbulkan semasa sesi ini berlangsung. Okay, ni dari segi salah satu daripada kebajikan-kebajikan yang kita bantu untuk PV. Kalau kita tengok golongan ni pernah mohon kaki pasu lah dengan ada satu jabatan tu, tetapi tak kata orang tu layanan tak berapa kata orang tu baik lah. Tetapi bila staf kita pergi ke lapangan, sewaktu program pertukaran jarum, dimaklumkan isu dia ni, jadi kita tetapkan satu tarikh kita sendiri yang pergi untuk mendapatkan bantuan kaki pasu ni. Jadi dia berbeza pula jadi dia tu.
Jadi dekat sini kita nak kata orang tu mengurangkan berkaitan dengan stigma dan juga diskriminasi lah untuk golongan ni. Kita tak nak bagi Cakna ni kita tak nak menafikan berkaitan dengan human right dia orang lah. Soal dia orang terlibat dengan dadah tu adalah nombor 2. Soal yang pertama sekali bagi intipati Cakna ni membantu dia orang ni untuk meningkatkan kualiti dan juga dapatkan SASS yang sepatutnya dia orang dapat. Okay, ni dari segi kebajikan kita berkaitan dengan urusan jenazah. Peringkat awal dulu kita ada isu lah berkaitan dengan pengurusan jenazah. Sampai ada yang tak nak kata orang tu, orang kampung sendiri yang tak nak kata orang tu uruskan golongan-golongan ni lah, PWIK ni. Padahal ada di antara mereka ni bukannya HIV positif, tetapi disebabkan latar belakang terlibat dengan dadah, tak nak ambil kata orang tu tanggungjawab untuk menguruskan dia orang. Jadi kita latih kita punya staff kita supaya mahir berkaitan dengan pengurusan jenazah, supaya isu jika tak ada orang untuk nak menguruskan, kita akan tampil untuk membantu dia orang lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan projek kita yang keempat, iaitu Baitul Cakna Wanita dan Kanak-kanak. Yang ni merupakan penempatan sementara lah bagi kanak-kanak yang dijangkiti serta terkesan dan terjejas akibat HIV AIDS. Jadi kelompok-kelompok ni adalah mereka yang merupakan mangsa keadaan lah. Yang pernah kita ambil itu sampai kata orang tu suami meninggal, isteri dengan anak-anak kena halau. Jadi ni golongan-golongan macam ni lah yang kita bantu. Dan juga dekat sini kita memastikan anak-anak kita ni mendapat pendidikan yang sempurna lah. Jadi kita uruskan daripada A sampai Z. Kalau dulu peringkat awal ada di kalangan kita punya penghuni kita ni yang tak bersekolah disebabkan isu stigma dengan diskriminasi ni. Tetapi bila duduk dengan kita, kita kosmetikkan balik dia orang. Dari segi self-esteem, dia dah kata orang tu dah nampak kata orang tu teguh dah. Jadi kita hantar balik semula dia orang ni ke sekolah. Jadi proses untuk anak-anak ni bukannya suatu benda yang mudah lah. Memang susah lah. Banyak kata orang tu jabatan, banyak orang-orang kepentingan yang kita perlu jumpa untuk nak masukkan balik semula dia orang ke sekolah lah. Di samping itu juga kita berikan sokongan bantulah untuk kita punya penghuni dekat sini. Okay, ni sebahagian daripada kita punya gambar aktiviti. Kalau kita tengok dekat sini, kita itu kan berkaitan dengan solat, berkaitan dengan makan bersama. Kita nak didik supaya konsep kepada keluarga tu masuk dalam diri dia orang. Dekat sini juga kita banyak-banyak berterima kasih lah. Sebab banyak ada bukan saja daripada jabatan-jabatan, orang perseorangan pun ramai yang datang memberikan kata orang tu sokongan moral pada dia orang ni. Okay, ni kalau kita tengok itulah anak-anak kita bersekolah tu, pergi balik tu kita hantar dia orang ni tu. Okey, seterusnya projek kita yang keempat iaitu Baitul Cakna Lelaki. Baitul Cakna Lelaki ni kita fokuskan kepada orang yang dijangkiti HIV dan juga orang yang berisiko lah. Kita lebih fokuskan kepada yang lebih sukarela. Sebab golongan yang sukarela ni adalah golongan yang sedang kita bentuk lah. Sebab kita ada kata orang tu pengisian-pengisian untuk golongan-golongan ni semasa dia orang ni menghuni kita punya tempat dekat sini. Okay. So projek Baitul Cakna Lelaki ini merupakan kepada peringkat awal dulu adalah projek khas kerjasama di antara Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
dan juga Jabatan Pertanian lah. Jadi dekat sini kita sediakan juga sebagai kata orang tu job terapi untuk dia orang. Job terapi yang kita sediakan dekat sini adalah berkaitan dengan pertanian lah. Jadi Jabatan Pertanian banyak membantu kita. Dan kalau kita tengok daripada yang keempat itu, memastikan kepatuhan jadual rawatan dan pengambilan ubat ni, kita cukup titik beratkan berkaitan dengan dia punya rawatan dan juga jadual pengambilan ubat dia. Dekat sini kita tetapkan seorang betul kita punya staff dan juga orang yang diamanahkan yang kita panggil head of department. Kita wujudkan satu department medical untuk memastikan TCA dan juga jadual ubat ini mereka ambil mengikut jadual yang ditetapkan. Okey, di samping itu juga kita nak maklumkan batu cakna lelaki ni kita ada 3 tempat. Yang pertama adalah di Aceh, yang kedua ni di Kampung Pelandan, dan yang ketiga ni di Jambu Bongkok. Jadi 3 fasiliti lah kita ada. Okay, ni adalah sebahagian daripada gambar-gambar aktiviti kita. Kalau kita tengok ni di Aceh lah. Kalau kita tengok ni tanaman-tanaman ni adalah kata orang tu daripada hikmat nasihat daripada pertanian lah. Jadi dari segi kata orang tu khusus ke, dari segi material ni pertanian banyak membantu kita. Okey, ni sebahagian daripada itulah terapi kita. Kita nak cuba menjana ekonomi. Jadi kita buatkan satu kilang Cilibu lah untuk diorang ni. Okey, seterusnya yang kita cakap tadi fasiliti kita yang kedua Kampung Pelandan. Dekat sini pun kita buat tanaman sayur. Di samping itu juga kita buat juga perternakan lah. Kalau dulu kita pernah kata orang tu ternak itu lembu dan juga itik. Jadi sekarang ni kita cuba pula kepada ternak ayam kampung lah. Okey, yang ketiganya fasiliti kita di Jambu Bongkok. Yang ni pun berkaitan dengan pertanian. Kalau kita tengok yang di Jambu Bongkok ni kedudukan dia di tepi pantai sikit je. Ni adalah hasil-hasil yang diorang lah. Setelah mendapat tunjuk ajar daripada pegawai pertanian dan juga kita punya staff lah yang lama berkaitan dengan kita punya terapi. Okey, seterusnya berkaitan dengan pengisian rohani. Shelter kita ni memang kita salah satu daripada pengisian kita berkaitan dengan kerohanian. So kerana kita nak kerana diorang ni ada pengisian dalaman sedikit selain daripada luaran. Ni sebahagian daripada aktiviti-aktiviti diorang lah. Jadi untuk nak memperkasakan diorang ni banyak yang kita tu. Kalau kita tengok program di masjid ada, program sosial integrasi di mana kita bawa dia pergi air terjun pun ada. Yang ni kita buatkan kad hijau dia. Yang ni kita bawa kata orang tu kita kumpulkan kita punya presiden kita. Kita bawakan kata orang tu itulah untuk dia orang release tension. Okay, ni adalah sebahagian daripada workshop dan bengkel-bengkel yang staff kita hadiri. Kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah pada Mac yang banyak kata orang tu menyediakan medan ilmu untuk kita punya staff ni untuk nak membantu golongan sasar lah. Jadi staff-staff kita ni banyak dapat ilmu daripada kursus-kursus yang disediakan oleh Mac secara tidak langsung meningkatkan kualiti kira staff kita sendiri dan juga kita terjemahkan untuk kita punya klien lah. Okey, ni aktiviti-aktiviti kita bersama dengan komuniti. Kalau kita tengok bersama dengan stakeholder pun memang kita itulah. Kalau kita dulu sebelum PKP dulu
jamuan hari raya tu kita akan panggil lah jabatan-jabatan untuk hadir kata orang tu meraihkan. Tujuan kita satu saja, memberikan sokongan kita punya residen-residen kita dah dan juga sebahagiannya tu. Jadi program pencegahan dan kesedaran tak lengkap rasanya kalau kita fokus pada jabatan, kalau kita fokus pada klien, tetapi kita tak fokus pada kata orang tu sekolah. Kita fokus juga pada sekolah-sekolah ni. Golongan-golongan ini kita tak nak diorang ni terjerumus dengan dadah. Ni adalah sokongan dan juga lawatan lah. Golongan-golongan ni orang yang sangat-sangat kata orang tu memberikan inspirasi lah untuk kita ni staf Cakna dan juga kita punya resident sebagai motivasi untuk kata orang tu lebih kata orang tu semangat lah dari segi kata orang tu nak membantu golongan-golongan ni. So tu sebahagian dia. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak terutama sekali pada KKN, JKNT, MEC, Maidan, PDRN dan juga Jabatan Pertanian Negeri. KP WKM ni dulu dia pernah bantu kita dari segi kata orang tu rumah mitigasi lah dan juga jabatan-jabatan dan juga agensi lain itu. Okey. Azri, Patricia. Boleh. Okey, terima kasih Abang atas penerangan tadi. Okey. So, dekat sini bang kita ada beberapa soalan okey yang kita nak tanyalah. Okey, pertama kita nak tanya, so macam mana penerimaan masyarakat terhadap Baitul Wanita dan Kanak-kanak disebabkan latar belakang mereka. Macam mana penerimaan masyarakat? Ya, saya bagi tu Kak Lily tu Boleh. Siapa pun boleh. Hai Patricia dan Hai, semua sebelum tu boleh kenalkan diri secara live. Kak Lily ni. Okey, berkenaan dengan Baitul Cakna Wanita dan Kanak-kanak ni, sebenarnya projek ni agak projek khas sikitlah sebab oleh kerana sekarang ni dari segi bajet tu very limited budget. Kita memang tak berapa ambil orang lah. Tapi in terms of penerimaan masyarakat macam yang ditanya tadi, sebenarnya kita tak wawakan sangat yang anak-anak ni adalah anak-anak kepada pesakit HIV atau AIDS lah. Jadi kita anggap dia sebagai anak-anak yatim dan kita lebih pada low profile lah untuk Baitul Cakna Wanita dan kanak-kanak ni lebih low profile sebab kebanyakan penghuninya adalah kanak-kanak yang bersekolah. So Kak Lina very low profile lah maknanya. Tidak awal, cuma kita bagi tahu dia sebagai anak-anak yatim yang daripada golongan yang terpinggir lah maknanya. Dan so far sepanjang 10 tahun yang kita buat, pada permulaannya memang agak sukarlah dia orang nak menerima. Sebab bila dia orang tahu yang ibu bapa anak-anak ni positif, dia orang tak faham, dia orang pun takut nak terima. Tapi selepas mendapat macam sokongan ataupun penerangan bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Mahani terutamanya dan juga sahabat-sahabat daripada Majlis Aids Malaysia, penerangan diberi untuk 5 tahun pertama daripada 2010 sampai 2015 tu maintain kita buat penerangan pada masyarakat, pada komuniti. So selepas 5 tahun tu keadaan agak okey lah maknanya, lebih tu. So sekarang ni lebih menerima secara positif lah. So macam mana dengan umur-umur? Dihadkan ataupun macam mana? Umur Baitul Cakna kanak-kanak di Baitul Cakna Wanita? Ya betul. Umur sekarang ni kita ada anak yang berumur 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun 2 orang, 8 tahun. Maknanya kita stop dah sebab kita hanya fokus kepada yang 5 orang ni je. 5 orang saja maknanya. Semua bersekolah rendah kecuali seorang yang sekolah menengah tingkatan 1. So maksudnya kalau umur 18 tahun tu boleh stay situ ke ataupun
Untuk lelaki kita orang akan hantar ke mungkin ke fasiliti kita yang lelaki lah. Maknanya kita tu. Tapi yang wanita kita akan still letak sehinggalah dia orang kalau habis college ke ataupun sehingga dia orang bekerja ataupun boleh kahwin ke berdikari sendirilah. Because yang kita jaga sekarang ni semuanya anak yatim piatu yang tiada mak atau ayah dan keluarga tak terima sebab keluarga dia orang pun susah kan. Jadi dia orang ni 5 orang ni yang kita orang fokuskan. Okey, terima kasih. Okey, so sekarang ni kita ada soalan juga tapi kita bertukar kepada Azri pula lah nak tanya soalan. Okey. Mungkin ada soalan berkaitan dengan tadi juga. Rumah Baitul Syakna Okey, dekat situ ada anak-anak yang terkesan dengan HIV atau AIDS. Betul tak? Macam mana pula dengan bekalan ubat atau rawatan bulanan daripada doktor? Macam mana diorang dapatkan tu? Ada tak masalah? Sepanjang PKP ni ada tak diorang dapat masalah nak terima rawatan ke, bekalan ubat ke, macam mana? Hello Azri, untuk Baitul Syakna Wanita dan Kanak, kita sekarang ni yang positif tu banyak yang dah keluar dan bekerja. Yang sekarang ni tinggal anak-anak yang tidak positif, yang mereka hanya terkesan. Mereka bukan dijangkiti, mereka terkesan. Buat masa ni kita hanya beri normal rawatan lah. Kalau diorang demam setakat ni di Terengganu tiada masalah untuk rawatan ataupun untuk penjagaan kesihatan mereka lah. Kalau dulu pun masa kita ada penghuni yang positif, kita masalah dengan untuk ke klinik berjangkit sebab kita punya repo dengan klinik berjangkit dan KK yang berdekatan tu baik. So tiada masalah lah. Dan masa PKP ni untuk klien TAPS yang HIV positif pun kita boleh susun jadual dia orang. So tak ada masalah lah di Kuala Terengganu dan di Negeri Terengganu lah. Okey, faham. Macam mana pula kalau kita dapat kalau ada dapat klien non-Muslim nak dapatkan tempat perlindungan untuk mereka kerana diorang pun terkesan dengan HIV ataupun AIDS, adakah Baitul Syakna terima ataupun adakah bantuan lain yang Syakna sendiri bagi? Pertamanya kita sebenarnya menerima semua golongan sama ada beragama Islam atau lain. Tetapi sekiranya mereka bukan beragama Islam, kita cuba cari tempat yang lebih bersesuaian. Macam contohnya banyak kes-kes yang bukan beragama Islam yang kita refer ke shelter White House ke, kita refer to rumah yang untuk yang boleh ambil untuk bukan Islam lah. Tapi ada satu kes dulu kita terima juga sampai kita dapat dapat rujuk dia ke tempat yang bersesuaian. Sebab buat masa ni kita hanya dah terima satu kes je setakat ni kan. Jadi kita cuba cari yang terbaik untuk dia. Pilihan atas dia. Sebab kita tak nak dia macam jadi tertekan bila duduk sini sebab kita punya program lebih kepada kerohanian. Tapi yang kes yang kita pegang tu kita pegang dulu sampai kita jumpa tempat yang sesuai untuk dia. Kita hantar masa tu kat Batu Arang kita hantar dia. Okey, so jadi tak ada masalah lah sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang nak perlukan bantuan, hubungi je Komiti Syakna, mereka akan membantu. Okey, betul tak? Kita akan cuba bantu sebaik mungkin lah dan terbaik untuk diorang lah sebab kita takut diorang tak boleh terima cara kita, tapi kita akan beri penerangan dan cuba carilah untuk tempat yang baik untuk dia lah. Okey, saya tertarik sebab dekat Baitul Syakna dengan program-program yang dibuat Syakna sendiri banyak, terutamanya ada berkebun, bercocok tanam. Jadi yang hasil tu diorang akan dapat secara individu ataupun digunakan untuk pembangunan rumah perlindungan tu. Okey, sebab hasil pertanian yang didapati tu lebih kepada terapi kerja. Jadi hasil tu kita gunakan semula untuk pembangunan Baitul Syakna untuk makan minum diorang top up. Sebab yang kita dapat bajet pun tak banyak. So kita gunakan apa yang dapat daripada ekonomi sumber-sumber pendapatan tu untuk kita tampung balik. Kita punya pengurusan dan operasi Baitul Syakna wanita dan lelaki lah. Kita combine sekali lah. Okey, macam mana pula dengan program pada waktu PKP ni? Sebab tahulah PKP kena duduk kat rumah. Ada tak diorang terkesan macam mana dengan perkembangan mental health diorang? Sekarang dah tak boleh buat aktiviti dekat luar banyak sangat kan?
Jadi diorang apa program yang Cak Na buat dekat rumah tu sendiri? Okay, because untuk Baitul Cakna Wanita dan Kanak-kanak tu tak banyaklah sebab kita hanya ada 5 orang je kanak-kanak dan dia orang lebih kepada pembelajaran di rumah lah. Kanak-kanak tu biasalah. Cuma untuk penghuni tu Cakna lelaki, memang dia orang tak boleh keluar tetapi kita telah membuat beberapa aktiviti untuk mereka. Contohnya memang kita ada rejim kita, pertanian, peternakan, kita buat buat cilibur. Jadi ada je, kita dah susun dah diorang untuk tu. Maknanya kegiatan dunia dan kegiatan akhirat. Maknanya dunia ekonomi macam dan kita susun dengan yang agama lah. Maknanya memanglah manusia memang akan rasa macam tension ke apa, tapi kita ada je kita buat dia punya aktiviti. So buat masa ni ada pertukangan, ada buat cilibur, ada pertanian, ada peternakan. Jadi kita dah bahagikan lah maknanya. Nice. Kita ada banyak program kat situ, jadi tak ada masalah lah untuk mereka untuk meluangkan masa, betul tak? Okey, ada soalan daripada FB ni, dia kata macam mana pula dengan community TG ataupun MSM? Adakah Cak Na terima juga ataupun macam mana, sebab more tu kerohanian, mungkin boleh terima juga TG dengan MSM atau macam mana? Adakah lebih pada PWID saja? Untuk makluman, macam Cak Na ni kita punya kepakaran ni lebih kepada PWID. Tetapi dari segi in terms of khidmat nasihat dan juga sebagai peer educator lah. Macam kalau yang positif HIV, kalau di klinik kita sedia bantu. Tapi in terms of shelter home, kita tidak berkemampuan untuk untuk ambil lagi macam golongan TS dan juga MSM. Sebab kepakaran kita pada PWID. Tapi kita ada macam networking dengan kawan-kawan kita di seluruh Malaysia kan. Jadi kita cuba dapatkan jugalah. Buat masa ni di Terengganu dari segi TS dan MSM kita ada NGO Karisma yang buat kerja-kerja ni. Jadi kita orang memang saling berkait lah. Macam kalau ada berkenaan dengan TS, MSM, kita akan refer ke dia. Maknanya kita cuba bantu sebaik mungkin lah maknanya. Tapi untuk Cak Na, kita buat masa sekarang kepakaran kita memang tak ada untuk tu. Kita cuma fokus ke PWID. Tapi dari segi macam bantu dari pergi in terms of macam bimbingan ke apa, kita akan bantu samalah dengan Karisma dan Okey, macam mana pula dengan anak-anak dekat sana? Diorang bersekolah sekarang ni, diorang bersekolah dekat rumah, betul tak? Macam mana dengan perbelanjaan sekolah mereka? Mungkin ada Cak Na perlukan dana ke apa, perlukan daripada sekarang kita live dekat Facebook, mungkin kalau nak dapatkan sumbangan dana ke apa, boleh promote account bank ke, kalau nak lah. Okey. Memang kita dapat juga sedikit bantuan itu daripada Majlis Agama, tapi itu untuk hanya makanan. Tapi sekiranya ada yang ingin menyumbang kepada komuniti Cak Na Terengganu untuk anak-anak dari segi apalah mankind ke, dari segi apa, boleh maknanya terus hubungi saya ataupun Din ataupun boleh terus sumbangkan ke akaun komuniti Cak Na Terengganu di nombor akaun 5130 Sorry ya. 5130 1403 8043 MBB Komuniti Cak Na Terengganu. 5130 140 38043, betul tak? 5130. Ya, Komuniti Cak Na Terengganu. Okey, so nanti kami akan post dekat ruangan komen, so siapa ada nak bagi bantuan, bolehlah bagi bantuan dekat komuniti Cak Na Terengganu. Okey, terus kepada Patricia, ada lagi soalan? Okey, kejap, technical. So kita ada soalan, tapi soalan ni bukan daripada kita. Okey, kita nak bawakan khas Fitri untuk tanya soalan lah. Okey, so berkaitan dengan urusan jenazah kan? Okey, kita nak tanyalah pasal urusan jenazah. Kebanyakan adalah untuk Islam. So, macam mana dengan sekiranya kalau ada non-Muslim? Macam Patricia, buat masa ni macam
dari segi pengurusan jenazah Islam sekarang ni dah okey sikit. Kalau meninggal dekat hospital, dia ada dah satu macam syarikat ataupun orang yang buatnya. Tapi untuk non muslim, sebab kita ni tak pernah melalui lagi pengalaman tu, jadi saya tak boleh nak komen. Cuma saya akan cuba dapatkan sedikit maklumat nanti, mungkin dengan Jabatan Kesihatan sendiri ataupun dengan pihak yang berkepentingan, dan mungkin saya akan maklumkan apa yang berlaku di Terengganu untuk jenazah yang bukan Islam. Sebab saya untuk Islam saja, jadi mungkin ambil masa sikit untuk saya dapatkan maklumat untuk beri apa dia yang terjadi di Terengganu. Buat masa ni rasa macam tak ada masalah, tapi tak boleh, you just hold my comments dulu, nanti I dapatkan maklumat yang lebih tepat lah. Boleh, terima kasih. Kita tak tahu kan, maybe sekarang ni kita belum dapat pengalaman tersebut. Di masa akan datang maybe kita akan dapat. Betul tak? So at least kita dah bersedia dari segi persediaan. Okey, noted, dan saya akan ambil maklum, akan bawa lah, mungkin bawa ni ke untuk AO, untuk pegawai kesihatan negeri, untuk maklumkan semula ya. Boleh, tak ada masalah. So sekarang ni kita ada soalan lagi daripada Encik Fitri. Sebentar ya, sebab kita kena pusingkan kamera. Tadi dia belum bersedia. Hai Puan. Okey, saya ada satu soalan lah. So sepanjang PKP ni, apa cabaran yang dihadapi oleh Cak Na? Dan apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan sekarang? Okey, saya boleh. So kalau kita sebut, kita ambil satu-satu. Kalau sebut kita berkaitan dengan PPSK, memang banyak rintangan dan halangan lah. Salah satu daripada cabaran kita ni, apabila kita nak merujuk kita punya klien yang berminat untuk mengikuti program Methadone, kita terpaksa hold lah. Sebab doktor dan juga ME sekarang ni sibuk, fokus pada COVID lah. Tu yang pertama tu. Yang keduanya, untuk kita ke lapangan tu, kita kena susun balik semula kita punya strategi. Tu yang kedua lah. Yang ketiganya, apabila PKP ni, apabila kita kurang untuk bertemu dengan diorang secara tidak langsung, dia menjejaskan klien kita untuk mendapatkan perkhidmatan. Secara tidak langsung, banyak perkara-perkara yang sebelum ni kita mampu bantu dan juga tolong tergendala lah. Tu yang itu. Yang ketiganya, apabila kita kurang bertemu dengan golongan-golongan PIWIK ni, so indikator kita juga akan terjejah lah. So kalau kita tengok berkaitan dengan kita punya indikator, kita ada berkaitan dengan saringan HIV, ada saringan berkaitan dengan SCV, ada STI, ada rujukan Methadone dan juga sebagainya. So bila PKP ni, untuk kita rujuk tu jadi satu masalah lah. Itu. Yang kelimanya berkaitan dengan kita punya pergerakan lah. Pergerakan kita terbatas lah. Sebab ni kalau kita tahu sekarang ni banyak kata Roblox pun banyak. Lepas tu rondaan daripada pihak penguasa pun banyak. So terbatas dari segi pergerakan kita. So untuk ujung bulan pula, kita ada isu dan juga masalah lah. Berkaitan untuk kita nak settlekan report kita ni. Kadang-kadang kepada report kita perlukan kata orang tu cok berkaitan dengan doktor ataupun MA, ataupun yang perlukan kita siapkan berkaitan dengan dokumen-dokumen kita tu, dia kadang-kadang tu tergendala sedikit. Jadi kita kena Cakna sekarang ni kena betul-betul merangka lah dan juga merancang semasa PKP ni supaya isu-isu ni
kita dapat kata orang tu kurang kan. Tapi memang memberikan kesan lah untuk kita. Tu berkaitan dengan kita punya projek. Berkaitan dengan kita punya shelter kan. So salah satu daripada benda yang kita terpaksa sekat kan, berkaitan dengan kemasukan lah. Sebenarnya kita semasa PKP ni dinasihatkan untuk tidak terima kata orang tu kemasukan baru lah. So memang ramai lah yang telefon kita ni untuk nak masuk tetapi kita terpaksa full. Itu yang pertama. Yang keduanya, banyak juga keluarga yang sebelum ni datang melawat, tetapi kita terpaksa kata orang tu hold-kan juga, kita tak benarkan diorang ni untuk datang ke kita punya fasiliti lah. Secara tidak langsung memberikan satu impact jugalah pada kita punya residen dari segi motivasi lah. So kalau sebelum ni setiap bulan, kadang-kadang sebulan 2 kali keluarga datang kata orang tu moral support. So bila PKP ni kita terpaksa kata orang tu hold kan. Ni salah satu daripada itu lah. Tetapi kita atasi dia dengan berkaitan dengan kita punya aktiviti lah. Macam Kak Lily cakap tadi tu. Itu. Yang ketiganya, bila kita sebut kita punya shelter ada 3 fasiliti. So 3 fasiliti kita ni banyak kita punya penghuni yang memerlukan rawatan. So macam kita tahu kan, SOP kita ada berkaitan dengan kenderaan ni boleh 2 orang sahaja. So kadang-kadang tu memerlukan kita bawa sampai 5 orang, 6 orang. Itu. Jadi ni salah satu daripada rintangan dan kekangan kita lah. Tetapi kita cuba kata orang tu atasi lah. Itu. Tapi alhamdulillah setakat ni dari segi rawatan-rawatan diorang ni kita masih lagi dapat kata orang tu bawa lah. Dan mana yang TCA yang kita boleh dapatkan kata orang tu penangguhan, kita minta tangguh dulu itu. Tu sebahagian daripada cabaran kita lah. Memang PKP ni memberikan kesan lah untuk kita lah. Okey, Patricia? Okey. Saya tanya. Okey, saya nak tanya pula, mungkin abang ataupun puan sendiri boleh berkongsi sepanjang buat kerja di lapangan dan publik, bagaimana penerimaan orang di Terengganu terhadap HIV dan AIDS? Adakah ramai yang masih tak tahu pengetahuan asas atau sebenarnya mereka dah cakna tentang HIV dan AIDS? So kalau kita tengok berkaitan dengan sejarah ada di Terengganu lah. Ini kita cerita berkaitan dengan sejarah cakna sendiri lah. Pada tahun 2010 tu peringkat awal tu memang stigma dengan diskriminasi ni memang teruk lah. Kita tengok tu. Tetapi apabila kita bersama dengan AO Dr. Mahani dan juga tim dia banyak turun ke lapangan, memberikan penerangan berkaitan dengan HIV/AIDS, memberikan penerangan berkaitan dengan program pertukaran jarum ni, harm reduction ni. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita tengok penerimaan komuniti tu semakin baik. Kadang-kadang kita punya staff kita yang keluar ke lapangan lah. Kadang-kadang orang kampung sendiri yang memberikan kata orang tu ruang untuk tempat kita memberikan perkhidmatan ni. Dan ada juga di kalangan orang kampung tu yang menyediakan makan minum pun ada juga apabila staff kita ni pergi ke lapangan. Jadi ni satu kata orang tu perkembangan yang baik lah, signal yang baik berkaitan dengan kejayaan berkaitan dengan program ni. Tapi kita tak nafikan memang ada lagi golongan-golongan yang masih lagi belum faham pun ada juga. Tapi ada juga golongan yang tak faham tetapi suka nak menerima berkaitan dengan golongan-golongan ini lah. Tu saya rasa itulah. Tapi kalau kita tengok imbangkan memang nampak kata orang tu dari segi
ada pendekatan lah. Ya tu. Maknanya penerangan ataupun macam penerangan mesti diteruskan lagi sebab kita kan manusia ni kan berbeza-beza. Bukan tak ada langsung stigma dan diskriminasi, tetapi kita dah boleh macam nampak ada sedikit tu. Because if we compare dekat Terengganu tu kiranya kita ni di luar bandar kan, tapi sepanjang 10 tahun kita buat ni dah ada nampak dah cahaya untuk mereka menerima orang-orang yang hidup dengan HIV dan projek-projek jarum untuk pengguna darah suntikan dan juga program baru yang untuk golongan sasar. Jadi tapi penerangan mesti diteruskan lagi untuk sama ada komiti, kepada healthcare providers, kepada pemimpin masyarakat, masih lagi diteruskan. Itu adalah usaha yang baik sebab ada kita dapat perkembangan positif. Okey, sebab mula mungkin diorang ada stigma ataupun diskriminasi, tapi sekarang ni diorang dah makin menerima dan juga membantu juga. Okey, kita ada 9 minit lagi. Ada soalan? Okey, kita mungkin boleh bagi, ada tak siapa-siapa staff dekat Cakna sana yang nak memperkenalkan diri ataupun servis Cakna? Mungkin boleh juga cakap dalam logat Terengganu. Kecek Terengganu. Kecek Kelantan. Kecek Kelantan. Ganu apa? Kena cari orang Terengganu lah. Boyak. Cepatnya apa kita nak sikit tentang program. Orang semua dah cakap dah print by ni, jadi dah cakap Terengganu pun dah hilang dah. Nanti anak semua punya ada. Tapi perkhidmatan kita macam itulah, masih teruskan lagi sekiranya ada apa-apa sama ada di Terengganu ataupun di mana-mana yang ingin tahu mengenai perkhidmatan untuk HIV AIDS ataupun tu boleh hubungi Cakna, Komiti Cakna Terengganu. Kalau perlu nombor telefon, you all nak nombor telefon ke? Ke dah ada nombor telefon? Boleh nak promote nombor telefon pun boleh. Nak dapatkan klien kan. Mungkin ada keluarga yang ada dalam kalangan keluarga diorang adalah PWID dan dapatkan rawatan. Boleh promote Cakna, boleh promote outreach masing-masing. Okey, yang salah satunya nombor kalau apa-apa berkaitan dengan shelter home boleh hubungi dengan Amran Ismail lah. 019-963-6865. Untuk projek pengurangan kemudaratan NSCP tu kita ada Cik Den lah, Den. Berapa nombor dia? 017 2772 961. Dan untuk wanita dan kanak-kanak kalau ada apa permasalahan boleh call Kak Lily lah 014-830-2189. Dan general line untuk pejabat nombor kita 09-680-1014. Okey, so siapa-siapa yang ada kat Terengganu tu nak dapatkan perkhidmatan daripada Cakna Terengganu dan juga kerja-kerja di sana boleh contact. Okey, siapa yang terlepas tadi boleh je nanti rewind. Kita ada siaran ulangan dekat Facebook. Jangan risau, macam Astro. Kita ada siaran ulangan. Okey, kita mungkin kata-kata akhir daripada Abang dan juga Patricia ada soalan. Okey. Kita bukan bagi soalan, kita bagi suggestion. Mungkin lepas PKP ni mungkin kita boleh jalan-jalan ke Cakna ke nak tengok rumah-rumah kanak-kanak, tengok pertanian semua. Boleh ke? You are most welcome. Semua dialu-alukan lah. Dengan besar hati dan rendah diri lah. Kita ke Cakna. Kita nak tengok. Ya? Ya? Kita nak tengok kanak-kanak semua. Boleh. Dialu-alukan, dipersilakan. Kita jumpa Kak Lily lah dekat situ. Kak Lily, Abang Amran, Din ada. Kita punya Arish Workers semua ada. Boleh je. Kita punya sukarelawan semua ada. Boleh. No problem. PKP. Okey, macam mana pula kalau nak ada orang nak jadi volunteer ataupun sukarelawan dekat sana? Nak hubungi? Boleh just pergi sana je ke atau macam mana? Boleh call Abang Amran lah. Maknanya boleh je. Sebab kita ada pejabat kita dekat yang nombor pejabat tu. You just call, boleh call nombor pejabat atau yang senangnya mudahnya call je Abang Amran tu. Yang nombor 019-963-6865. Okey, baiklah.
kita ada 5 minit lagi. Mungkin Kak Lily dengan Abang nak bagi pesanan terakhir kepada mereka yang dekat Terengganu sana ataupun siapa-siapa je yang dekat Malaysia ni mungkin akan datang ke Terengganu nak berjumpa dengan Cak Na ataupun nak melawat ke ataupun nak dapatkan rawatan dekat sana. Silakan. Yes. Yang pertama sekali elakkan bencana sama-sama kita cakna dah. Tu yang pertama tu. Yang keduanya bila kita sebut berkaitan dengan dadah ni ianya adalah suatu benda yang complicated lah. Kadang-kadang kita tengok ada yang cakap bila terlibat dengan dadah ni senang kita keluar. So susah kepada itu. Tu yang pertama itu. Jadi kita nasihatkan kepada golongan-golongan lah, terutama sekali golongan remaja ni, jangan cuba-cuba lah terlibat dengan dadah itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya berkaitan dengan golongan-golongan yang kita cakap berkaitan dengan sakit lah. So golongan ni bila kita sebut sakit ni untuk kita nak membantu dia orang ni kita kena sepenuh hati. Tetapi kalau kita buat separuh jalan, kita buat secara mudah, kita tak membantu dia orang. Tetapi kita sebenarnya lebih kata orang tu memberikan impact negatif pada dia orang. Jadi kita menyerulah, cakna menyeru agar kepada isu berkaitan dengan dadah dengan HIV/AIDS ni bukan terletak pada kata orang tu dari segi KKN ke, ADK ke ataupun jabatan-jabatan tertentu ke, tetapi semua perlu memikul tanggungjawab ni bersama. Sebab ni adalah isu kita bersama. Kalau kita tengok dalam kampung, dalam rumah kita sendiri pun kadang-kadang banyak isu berkaitan dengan penagihan ni. Jadi kalau kita tak ambil tanggungjawab untuk membentras mencegah berkaitan dengan isu ni, kita risau dan takut isu ni berkaitan kata orang tu makin berluasa lah itu. Dan harapan kita semua orang berganding bahu untuk berhadapan dengan isu ni ya. Itu daripada itu saya lah itu. Kak Lily ada benda ya Kak Lily? Okay, last but not least, semoga ini bukan perjumpaan kita yang terakhir dan ini adalah permulaan. Yang penting yang siapa yang berisiko atas segala hal pun get tested. Maknanya dan terima kasih banyak-banyaklah. Kita boleh menang kalau kita bersama. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Okay, bye. Okey, terima kasih Cak Na di atas sesi pada petang ini. Terima kasih Kak Lily dengan Abang. Okey, kat luar sana, kat Terengganu ataupun kat mana saja yang tengah menonton sekarang, saya quote balik kata-kata Abang tadi, semua mengikut tanggungjawab, perangi dadah dan mencapai misi NDH 2030. Jadi kita akan berjumpa lagi dalam sesi perkenalan bersama NGO dalam gerak kerja HIV dan AIDS pada esok petang pula bersama NGO lain. Pada siapa-siapa yang ada kat Terengganu, kontak je komuniti Cak Na di sana. Mereka akan membantu. Okay, terima kasih Cak Na. Terima kasih semua. Bye. Okay, that's it.